agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala atas limpah rahmatnya dapat kita berkumpul di sini, dapat kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan limpah rahmatnya dapat kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diberikan kesihatan, keberkatan, kekuatan untuk kita melaksanakan ibadat kepadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya dimaklumkan ada sebahagian kecil daripada kita yang ditimpa dengan musibah banjir. Dan ada juga mungkin yang menginap di sini, ataupun surau ini menjadi salah satu pusat pemindahan sementara bagi mangsa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ujian yang kita maklum pada hari ini, bukan sahaja di negeri kita, bukan sahaja di tempat kita, tapi seberang kita tu, di Taman Seri Muda lebih dahsyat, dan juga beberapa kawasan termasuk di negeri Pahang, dan kemungkinan persediaan lebih tertumpu untuk negeri-negeri yang bakal menerima hujan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, dan sebenarnya apa sahaja yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita itu semua adalah baik. Cuma bila ditimpakan kepada kita, pada saat itu kita rasa macam dianya, istilah kita ni macam musibah. Musibah ni orang Melayu pun sebut musibah, orang Arab pun sebut musibah. Ma asaba min musibatin fa biiznillah. Apa juga yang Allah Ta'ala timpakan daripada musibah, itu semua dengan keizinannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, takdir Allah Ta'ala pada hamba ni semua baik, tuan. Semua baik. Bila mana Allah Ta'ala uji kita dengan ataupun beri kita sesuatu, pada pandangan kita baik, maka kita kata baik. Bila sesuatu itu dahsyat, kita kata teruk, tapi pada Allah Ta'ala itu baik. Saya pun kena banjir juga rumah saya. Mula-mula tu rasa macam isteri saya nak terduduk. Tak apa. Rupanya ada kebaikan yang Allah Ta'ala bagi selepas 2-3 hari, dan semalam adalah malam yang pertama kami dapat bermalam, menginap semula di rumah selepas selesai cuci. Dan kita nampak rupanya ada kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi. Tapi masa hari kena tu, dia rasa macam, istilah kita mudah sebut, terduduk lah. Terduduk. 90% barang-barang semua buang, tak boleh pakai. Yang ada baki-baki. Tapi bila kena tu, sahabat-sahabat, kawan-kawan, NGO, sukarelawan, pihak berkuasa, dia orang bagi sumbangan dan benda-benda yang baru daripada yang kita pakai selama ni lama. Gitu. Lama. Sekarang dapat yang baru. Tadi sebelum datang ke surau kita ni, sahabat saya telefon, dia datang ke rumah, dia bagi beberapa peralatan elektronik yang baru. Saya fikir kalau tak berlaku banjir, saya tak akan pakai benda yang baru. Tapi bila ni butang saya yang pakai ni, butang baru orang bagi. Baju saya
semua yang saya beli di kedai-kedai yang murah-murah, RM25, RM30. Kawan saya belajar di UK, dia tahu saya kena ditimpa banjir, dia hantar baju-baju yang dia beli, dia tak muat, dia bagi. Semua UK punya. Saya kata kalau tak banjir, saya tak pakai baju UK ni, baju China mungkin. Itu hikmah. Dan setiap orang dia diuji ataupun diberikan oleh Allah dengan pelbagai peringkat, dan semua itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga baik bagi kita sebagai manusia yang sepatutnya. Oleh sebab itu, saat mana kita ditimpa oleh Allah dengan ujian, ungkapan yang paling mudah untuk disebut tetapi berat untuk dilaksanakan ialah sad, ba, ra. Senang, 3 huruf, tapi berat untuk kita buat. Sabar. Fasbir kama sabar ulul azmi. Bersabarlah seperti mana sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Senang cerita kat orang, tapi payah untuk kita laksanakan. Saya mudah sebut, tapi saya pun sukar juga nak terima, tuan-tuan. Detik-detik kita tengok kawan-kawan yang masih berada di kawasan sekitar ambil gambar, update kat kita, ni rumah kau katakan ni lah, rumah kau katakan ni lah banjir kan. Tapi sebut tentang sabar mudah, nak praktis kesabaran tu sangat susah. Oleh sebab itu, orang yang bersabar, tuan-tuan yang di sini yang ditimpa dengan ujian, tak kiralah ujian banjir, sebab kebetulan banjir yang paling dekat. Sebelum ni banyak lagi ujian yang Allah Ta'ala berikan pada kita kan. Apa juga musibah. Di antara kelebihan mereka yang bersabar, Allah Ta'ala sebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja dibalas ganjaran kepada orang-orang yang bersabar adalah pahala yang tidak ada perkiraan. Kalau kita, apa istilahnya, infinity, tak tahulah banyak mana, bighairi hisab, tak dapat nak dikira, tak ada total jumlah, tak ada. Allah Ta'ala sebut. Dan Allah Ta'ala bila sebut, dia tak tipu, dia tak cakap kosong. Kalau kita sebut infinity, ada had dia. Tapi kalau Allah Ta'ala sebut, itu tidak ada. Maka dengan sebab itu, bila mana ditimpa dengan ujian, kita redha dan kita tahu Allah Ta'ala nak bagi aku benda yang lebih baik ni kan. Tapi dia tarik dulu. Saya pernah cerita di surau kita ni, saya yalah, tuan-tuan pun pernah juga musibah yang macam-macam, ujian. Motor kita hilang, tiba-tiba digantikan dengan motor yang lebih baik daripada motor sebelum ni. Ada orang yang kereta tenggelam, dah lah tenggelam, lepas tu masa nak towing tengok dah tak ada, kereta dah dicuri. Allah, berapa banyak kereta yang dicuri sejak lepas tenggelam ni kan. Tak siapa tarik, wallahualam. Kita pun tengok ada lori tarik, kita kata, oh ni tuan dia suruh ni. Rupanya bukan tuan dia suruh, entah mana-mana datang kan, hilang. Musibah pertama dia di kereta tenggelam, dia buat report kereta tenggelam, tapi belum tentu dia ada insurans untuk balak bencana ataupun insurans bencana alam. Tiba kereta dia hilang, pada dia 2 kali musibah, dah jatuh ditimpa tangga kan. Rupa-rupanya bila ditimpa tangga tu, kereta hilang, dia buat report hilang, lagi senang dia claim daripada report bencana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu setiap keburukan yang pada kita buruk pada Allah Ta'ala baik untuk engkau sebenarnya, untuk engkau baik. Tapi pada perkiraan kita, Allah, habis ya. Sebab itu Nabi SAW bila mana dia menyebut ataupun berceritakan kepada kita tentang musibah ataupun ujian, Nabi SAW kata, saat mana ditanya, Nabi kata apa? Nabi ditanya, ayun nasi asyaddu bala'an, manusia manakah yang paling dahsyat bala yang ditimpakan ke atasnya? Maka Nabi SAW kata, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling dahsyat ditimpa ujian Nabi dulu, kemudian orang yang seumpama Nabi dan semisalnya. Jadi orang yang kita dah macam kita ni dah habis dah, lemas dengan
dengan musibah yang Allah telah timpakan. Dan itulah sebenarnya tahap kita dan kelayakan kita yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab engkau yang paling sanggup untuk menanggung ujian ini, dan engkau bersabar atas ujian itu, dan engkau akan dibalas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tanpa hisab, tanpa perkiraan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itulah iman kita, yang sebut kita iman diuji. Iman tu kepercayaan kita kepada Allah. Betul ke kalau diambil dan digantikan dengan lebih baik? Betul ke bila mana Allah Ta'ala tarik sesuatu daripada kita, bahawa Allah Ta'ala berjanji dia akan bagi yang lebih baik? Betul ke? Itu iman kita pada Allah Ta'ala. Baik, itu Ummu Salamah, bila mana diuji oleh Allah dengan kematian suaminya, dia yakin dan percaya bahawa doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita akan kembali, kan? Kemudian, ya Allah, engkau kurniakan kepada aku pahala dan gantikan kepada aku, ataupun gantikan untuk aku sesuatu yang lebih baik daripada sebelum ni. Dia yakin dan percaya. Akhirnya apa? Allah Ta'ala gantikan suami dia yang dia sayang tu, yang telah syahid tu, yang telah meninggal dunia tu, digantikan dengan suami yang lebih baik. Siapa dia, tuan-tuan? Tak lain tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Guru saya dulu rumah terbakar, rumah papan kayu lama, tahun 80-an bina. Hujung awal 2000 terbakar, hangus. Rupa-rupanya Allah Ta'ala ganti. Setahun lepas tu orang bagi sahabat-sahabat, NGO, sukarelawan apa semua, bagi sumbangan, bina satu banglo baru, lebih baik daripada rumah kayu dulu tu. Yang dulu dia menangis sedih, kan, dapat satu banglo baru. Jadi keyakinan kita tu tahap mana? Sebab itu bila mana kita diuji oleh Allah, kita letakkan keyakinan kita, dan Allah Ta'ala pasti akan memberikan kebaikan pada kita. Dan itulah yang sebenarnya matlamat Allah Ta'ala uji. Tetapi kita kena pastikan kehidupan kita ni kehidupan yang mengikut landasan lah. Kalau tidak, saat mana kita diuji, dia sebab ujian ni ada dua, tuan. Yang pertama, ujian sebab ditimpakan ujian ataupun ditimpa bala itu kerana apa? Kerana dosa maksiat. Yang kedua, sebab ditimpa ujian itu adalah sebab Allah Ta'ala nak angkat darjat. Kita mana satu? Saya. Mana satu saya ni? Tapi kita minta yang terbaik lah. Sebab yang pertama, iaitu sebab dosa dan maksiat. Oleh kerana dosa dan maksiat, maka Allah Ta'ala timpakan ujian. Ini kita tak nak. Saya pun tak nak. Tuan-tuan yang ditimpa apa-apa ujian pun tak nak berada pada kategori ini. Macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala uji aku sebab dosa maksiat aku ke, ataupun sebab Allah Ta'ala nak angkat darjat aku? Dekat sini ulama menyebutkan, dia kata apa? Kalau sekiranya kita melakukan kejahatan sebelum ni, kita tak solat, kita lupa dia, orang azan kita buat tak tahu, kan, orang ajak kita buat kebaikan kita tak endahkan dan sebagainya, ditimpa dengan bala, itu adalah dosa maksiat yang telah kita lakukan. Tujuannya baik ke tidak? Baik juga sebenarnya. Tujuannya Allah Ta'ala nak cuci balik yang telah kita lakukan tu. Itu tujuan dia. Itu tujuan dia. Sebab Nabi SAW menyatakan, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia telah melakukan sesuatu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan ke atas dia, ke atas keburukan ataupun ujian fi jasadih, sama ada pada jasad dia ataupun harta dia ataupun anak dia.
Jadi tujuannya Allah Ta'ala timpakan juga disebabkan maksiat yang dibuat, tetapi untuk cuci balik. Yang kedua, bala ataupun ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita adalah kerana Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Macam mana nak tahu? Iaitu saat mana kita ni dah datang masjid surau, kita ni dah menderma, kita ni dah buat macam-macam amal kebaikan, nak angkat agama Allah Ta'ala dan sebagainya, tiba-tiba diuji juga, kan? Banjir, tenggelam juga, kan? Orang tu kena COVID, adik-adik kita pun kena juga. Orang tu kena ujian, kita pun kena juga. Itu sudah pasti. Bukan nak menghapuskan dosa yang lepas, tetapi untuk mengangkat darjat kita daripada darjat orang biasa kepada orang yang luar biasa. Baik juga. Bahkan itu lebih baik daripada yang pertama. Yang pertama baiklah sebab nak cuci dosa. Yang kedua pun baik juga, tetapi lebih baik kerana untuk mengangkat darjat. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan ujian kepada kita adalah kerana Allah Ta'ala nak berikan kebaikan pada kita. Amat malang orang yang tidak langsung diuji ataupun tidak langsung ditimpakan dengan bala oleh Allah Ta'ala. Itu menandakan dalam hadis Nabi SAW, orang itu akan dilewatkan tempoh dia punya azab ataupun penyiksaan pada hari kiamat. Itu sana lagi dahsyat lah. Kalau kat dunia kita ditimpa dengan ujian dan sebagainya, ada orang-orang yang akan melihat kita, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang dilembutkan hatinya oleh Allah untuk memberikan bantuan pada kita, menolong kita. Mereka akan memberikan nasihat, khidmat dan sebagainya. Semua itu adalah baik untuk kita. Tapi pada hari akhirat, kalau diuji oleh Allah dengan ujian ataupun diseksa oleh Allah dengan seksaan, pada waktu itu tak ada siapa lagi yang akan dapat memberikan bantuan pada kita. Sebab itu kita kena sentiasa berhusnuzan, kena sentiasa bersangka baik kepada Allah. Realitinya memang sangat-sangat sukar, tuan-tuan. Memang payah. Cakap senang, cakap memang senang. Cuba tuan-tuan duduk kat sini, tuan-tuan cakap bab sabar. Semua boleh cakap, tuan-tuan. Tapi bila kena uji, tak payah kena uji lah. Kena beratur kat situ tadi lambat kan. Apalah, member depan ni lambat nak scan. Kau punya patut buka daripada sana, kan? Scan MySejahtera tu daripada sana buka. Ini depan-depan ni baru nak cari. Kita segera kat belakang kan. Itu pun dah diuji sikit. Sebab tu nak cakap bab sabar senang. Tapi bila nak implement dalam kehidupan kita ni, itu sangat-sangat susah. Ala kulli hal, kita cuba sedaya mungkin. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan pada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kamu semua dengan kejahatan pada pandangan kamu dan juga kebaikan pada pandangan kamu, fitnatan, semua itu ujian. Allah Ta'ala bagi harta pada kita pun, pada kita nampak baik, itu juga fitnah. Ada Allah Ta'ala kadang-kadang tarik harta kita, orang curi harta kita, na'udzubillah, pada kita jahat, fitnah, ujian juga. Yang baik pun fitnah, yang jahat pun fitnah. Orang ditimpa dengan banjir dahsyat, tiba-tiba datang NGO bagi beras, bertengkak beras. Fitnah juga, tuan, kan? Beratur orang tunggu, dia selamba ambil pampers, dia ambil susu, dia ambil, padahal dekat rumah dah bertingkat-tingkat dah. Fitnah. Jadi masalah balik pada dia. Semua fitnah. Kehidupan dunia ni sentiasa fitnah. Jadi yang terbaik itu apa dia? Ayyukum ahsanu amala. Orang yang di kalangan kamu, siapa yang lebih baik amalan dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga masa yang ada ini kita gunakan untuk kita banyakkan selawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkasar bahasa, mohon maaf tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.